Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari tajuk hadis baharu, iaitu pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6, Salat Sunat Duha. Salat Sunat Duha. Jadi anak-anak sila buka buku teks muka surat 41. Muka surat 41. Jadi di sini, adakah kamu tahu apakah itu solat sunat duha? Cuba tengok. Cuba tengok gambar ni. Ada seorang lelaki, dia sedang solat. Tapi ketika itu matahari sudah naik. Matahari sudah naik. Kita biasanya solat apa? Kita biasa solat fardu kan? Solat apa contohnya? Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya. Tapi orang ni dia macam tengah solat tapi masa tu matahari baru mau naik. Sedangkan solat zuhur sepatutnya matahari sudah naik kan. Ni baru mau naik. Kalau solat subuh pula matahari belum lagi naik. Jadi dia sedang solat apa ini? Dia sedang solat sunat. Solat sunat tu adalah solat yang tidak wajib. Maksudnya kamu boleh lakukan untuk menambah pahala kamu. Jadi dia sedang solat duha namanya. Solat duha. Iaitu solat ketika matahari sudah terbit lah. Tengok. Jadi anak-anak, mari kita ketahui tentang solat sunat duha. Jom. Buka muka surat 43. Muka surat 43. Mari kita baca hadis tentang solat sunat duha. Baik. Ustazah baca dahulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Awsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada aku bi raka'atid duha, agar menunaikan salat sunat duha sebanyak 2 rakaat. Rawahul Bukhari. Riwayat Bukhari. Jadi di sini anak-anak cuba tengok hadis ni. Hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan? Wasiat ni apa? Wasiat ni adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain selepas kita mati, diorang boleh teruskan macam tu. Diorang boleh teruskan benda tu. Contohnya ada harta, ayah kamu ada harta tu kemudian ayah kamu hampir meninggal, tapi sebelum dia meninggal dia ada wasiatkan, dia kata, aku wasiatkan anak-anakku supaya boleh ambil harta-harta tu. Jadi harta tu akan jadi milik kamulah. Sama juga kesnya ini. Tapi yang ini Nabi tidak mewasiatkan harta. Nabi wasiatkan solat. Masya Allah. Nabi wasiatkan solat. Anak-anak, solat apa? Solat sunat duha. Sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat. Masya Allah. Kenapa Nabi wasiatkan solat? Kenapa? Kerana Nabi mahu umat-umatnya supaya dapat teruskan amalan yang bagi banyak pahala. Yang mana pahala ni nanti kamu akan guna untuk di akhirat nanti. Kan? Kalau kamu banyak buat solat sunat, insya-Allah nanti di akhirat Allah akan terima amalan-amalan kamu berdasarkan solat-solat kamu kan. Allah tengok, kalau solat fardu kamu tidak diterima, maka solat sunat kamu yang akan cover solat fardu kamu. Jadi, siapa yang rajin buat solat sunat, Allah akan bagi ganjaran pahala yang banyak dan sedikit sebanyak boleh menampung kesalahan-kesalahan kita dalam solat fardu. Okey, tapi yang ini Ustazah akan ajar kamu tentang solat sunat duha. Kenapa Rasulullah wasiatkan kita solat sunat duha? Solat duha ni apa Ustazah? Baik, solat sunat duha ini mari kita baca dan faham pada muka surat yang
seterusnya, muka surat 44. Baik. Duha. Duha ni apa? Duha maksudnya waktu pagi atau panas sinar matahari. Waktu pagi atau panas sinar matahari. Itulah maksudnya duha. Wadduha. Wallaili idza saja. Dengar Itu pun menceritakan tentang duha. Jadi solat sunat duha ialah solat yang dilakukan 30 minit selepas syuruk. 30 minit selepas syuruk sehingga 30 minit sebelum waktu zuhur. Jadi bila kita boleh solat sunat duha, kita boleh solat sunat duha bila sudah masuk waktu syuruk. Waktu syuruk, kamu boleh tengok dekat jadual takwim solat tu 30 minit lepas syuruk. Kamu boleh sudah mula solat sunat duha. Contoh waktu syuruk pada pukul 6.20. Jadi lepas je 30 minit lepas solat syuruk ni start, 30 minit selepas solat sunat syuruk start, kita boleh start solat duha. Jadi solat duha akan bermula pada 6.50 sehingga contoh zuhur 12. Contoh 12.35. Jadi kita boleh solat duha 30 minit sebelum solat zuhur. Jadi pukul berapa tu? 12.05 minit adalah waktu berakhirnya duha. Jadi kamu boleh start solat 6.50 sehingga 12.05 minit. Jadi macam dalam pukul 9 macam tu pun kamu boleh solat duha. Kan? Pukul 7 ataupun 9 ataupun 8, kan? Terserah kamu. Tapi itu adalah lingkungan waktu kamu boleh solat sunat duha. Iaitu 30 minit selepas waktu syuruk dan 30 minit sebelum waktu zuhur. Okey. Amalan solat sunat duha sangat digalakkan dalam Islam. Selain dikurniakan pahala, solat sunat duha juga mempunyai banyak kelebihan. Selain kamu dapat pahala, ada banyak lagi kelebihan solat sunat duha. Best kan? The best. Kalau contoh Ustazah kata, okey, kamu mau makan yang mana? Nasi kosong kah ataupun nasi kosong dengan ayam? Mesti kamu pilih yang nasi kosong dengan ayam kan? Kenapa? Sebab kamu tengok itu ada banyak. Ada nasi, ada ayam. Kalau nasi kosong je, tidak rasa Ustazah. Sama juga dengan salat sunat. Salat sunat duha ni contoh. Bukan je kamu dapat pahala. Selain daripada pahala, banyak lagi kelebihan kalau kita amalkan. Jadi mari kita tengok apa kelebihan-kelebihan lain. Okay. Kelebihan salat sunat duha. Muka surat seterusnya ya. Pertama, kamu juga akan dapat pahala bersedekah. Masya Allah. Siapa yang salat sunat duha, dia akan dapat pahala bersedekah. Padahal kamu tidak bersedekah pada hari itu. Contohnya. Masya Allah. Yang kedua, amalan yang membuka pintu-pintu rezeki. Ini yang paling famous. Pintu-pintu rezeki. Iaitu contohlah kalau kamu mahu jadi kaya, ataupun kamu mahu Allah bukakan pintu rezeki, maka kita amalkanlah salat sunat duha. Kemudian dipermudahkan segala urusan. Kalau kita salat duha, Allah akan memudahkan segala urusan. Sebab tu kadang-kadang kalau ada masalah, terus salat duha. Jaga salat duha, gitu ya. Seterusnya, tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bertaubat. Masya Allah, betapa besar kelebihan solat sunat duha ni anak-anak, betapa banyak. Sehingga kita pun akan digolongkan dalam golongan orang yang sentiasa bertaubat. Masya Allah. Nikmat apakah lagi yang kita mahu dustakan anak-anak? Allah sudah bagi satu amalan yang sangat mudah. Salat sunat duha 2 rakaat. Tapi manfaatnya Masya Allah banyak. Bukan ini sahaja ya. Banyak lagi kalau kamu Google.
kamu tanya ustaz-ustaz lain. Kamu baca di dalam buku. Tapi ini yang disenaraikan hari ini. Jadi anak-anak, kalau kamu mahu mendapat kelebihan-kelebihan ini, maka kamu amalkan solat sunat duha. Jadi insya-Allah nanti ustazah akan ajar kamu macam mana mahu solat sunat duha pada minggu akan datang. Minggu hadapan ya. Kita akan masuk cara solat sunat duha pada minggu hadapan. Jadi hari ini ustazah minta untuk anak-anak membuka buku latihan masing-masing pada muka surat ke-43 dan 44. 43 dan 44. Kemudian kamu jawab dan hantar latihan ini kepada ustazah. Latihan yang pertama, warnakan jawapan yang betul. Di sini ada dibagi hadis yang kita baru sahaja belajar tadi. Jadi kamu pilih mana satu jawapan yang betul. Inikah ataupun ini. Di sini ada, kamu kena perhatikan baris-barisnya ya. Baris-barisnya supaya kamu tahu membaca hadis dengan betul. Okey? Kamu boleh rujuk ini di muka surat 43 juga tadi di buku teks. Kemudian, yang kedua, isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Di sini ada diberi pilihan jawapan. Ini Zohor, kelebihan, pagi, digalakkan, 30 minit. Jadi kamu tolong jawab latihan-latihan ini ya. Okay, yang pertama dia kata apa? Duha bererti waktu atau panas sinar matahari. Jadi apa ni? Dia kata duha tu bererti waktu. Waktu apa? Atau panas sinar matahari. Ini boleh rujuk tadi di buku teks. Solat sunat duha ialah solat yang dilakukan selepas syuruk sehingga 30 minit sebelum waktu. Ini pun ada ustazah ajar tadi. Yang ketiga, amalan solat sunat duha sangat dalam Islam. Sangat apa? Kita nak tahu. Okey. Yang keempat, selain dikurniakan pahala, solat sunat duha juga mempunyai banyak apa? Banyak. Kamu sambung sendiri. Jadi kalau kamu sudah menjawab semua soalan ini, kamu gambar dan kamu hantar kepada ustazah. Baik. Nanti kita akan belajar ya cara solat sunat duha minggu hadapan. Hari ini kita bagi tahu dulu apa tu solat sunat duha, apa hadis tentang solat sunat duha. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung pembelajaran seterusnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.